Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang cikgu hormati? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan terhindar daripada segala wabak penyakit. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat meneruskan PDPR kita minggu seterusnya iaitu 14/6 hari Isnin, iaitu pelajaran Tauhid. Baik, untuk makluman pelajar-pelajar, pelajaran Tauhid kita dah masuk, diam tak diam dah masuk pelajaran terakhir ya, pelajaran 3. Okey. Iaitu tajuk pelajaran kita hari ini, Al-Quran Kitab Terakhir. Baik. Sebelum kita meneruskan pelajaran, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, dalam isi Al-Quran kitab terakhir, yang pertama, kedudukan Al-Quran nisbah kitab samawi yang lain. Apakah yang dimaksud dengan kelebihan Al-Quran? Al-Quran ini ialah semulia-mulia kitab berbanding dengan kitab Injil, Taurat dan Zabur. Dalam Al-Quran kelebihannya lagi, Al-Quran ini banyak mengandungi dan dia adalah sebagai satu panduan hidup oleh umat Islam pada akhir zaman sehinggalah hari kiamat. Baik, antara yang pertama di dalam isi kandungan kedudukan Al-Quran nisbah kepada kitab samawi, iaitu yang pertama, Al-Quran kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan manusia sehingga hari kiamat. Baik, yang kedua, Al-Quran adalah kedudukan paling mulia daripada kitab samawi, antaranya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Baik, jika kita bandingkan dengan 3 buah kitab kitab Taurat, Zabur dan Injil yang dinamakan sebagai kitab samawi ini, kerana dengan penurunannya, murid-murid boleh lihat di muka surat 51, cikgu terangkan, 3 buah kitab ini telah dimasukkan daripada segala ajarannya ataupun syariatnya yang diturunkan sebelumnya. Disebabkan kedudukan kitab Al-Quran yang mulia ini, Allah Ta'ala telah menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi sesiapa yang membaca dan mengamalkannya ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab-kitab Al-Quran. Maksudnya, ketiga isi kitab samawi semuanya ada terkandung di dalam kitab Al-Quran. Jika barang siapa yang mengamalkan kitab Al-Quran ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Baik, yang ketiga. Isi yang ketiga di bawah tajuk kedudukan Al-Quran nisbah kitab samawi, iaitu Al-Quran kitab paling sempurna. Maksudnya, Al-Quran ini kalau dibandingkan dengan 3 kitab tadi, Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Baik, yang keempat, isi kandungan kedudukan Al-Quran nisbah kepada kitab samawi. Baik, yang keempat, Al-Quran sebagai panduan menyeluruh semua manusia hingga hari kiamat. Apa maksudnya? Iaitu Al-Quran, sifat Al-Quran ni sebagai panduan manusia hingga hari kiamat berbanding dengan 3 buah kitab tadi, Taurat, Zabur dan Injil. Sebaliknya kitab tersebut ditujukan kepada umat Nabi Muhammad yang tertentu sahaja, tidak kepada umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Baik, yang kelima, Al-Quran masih kekal tidak berubah selama-lamanya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima
Sebaliknya, kandungan kitab terdahulu telah hilang, yang ada hanya salinannya sahaja yang telah diubah dari kandungan asalnya. Jadi Al-Quran ni kekal sampai bila-bila, sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah hari kiamat nanti, Al-Quran barulah hilang tulisan demi sehelai, demi sehuruf, demi sehuruf. Sebab itu diutamakan kepada pelajar-pelajar menghafaz Al-Quran. Seterusnya, yang keenam, kedudukan isi kandungan Al-Quran nisbah kepada 3 buah kitab tadi, kitab Samawi namanya, iaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang telah kekal hingga akhirat. Hingga akhirat ni, maksudnya Al-Quran ni tidak ada yang ditulis di dalam kitabnya dengan tulisan Rumi, tulisan India ke bangsa seterusnya lah. Maksudnya Al-Quran ni sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, dia tetap akan tulis dengan ejaan bahasa Arab. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, dapat pahala sebab bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran. Ini kelebihan dia yang keenam. Nisbah kalau dibandingkan dengan 3 buah kitab Samawi tadi. Injil, Taurat dan Zabur. Kerana kitab Taurat, Zabur, Injil ni dia masih lagi ditulis dalam ejaan Rumi. Ada ditulis dengan ejaan Rumi. Tapi Al-Quran, tidak ada satu Quran pun yang ditulis dengan ejaan Rumi. Okey. Murid-murid boleh tengok dalam muka surat 52. Huraian selanjutnya. Pada hari ini, ramai yang boleh bertutur dengan bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Okay, Alhamdulillah. Sebaliknya, kitab-kitab yang terdahulu diturunkan dalam bahasa yang telah putus-putus ataupun hilang sejak beberapa abad. Pada masa ini juga, tidak ramai yang tahu ataupun boleh bertutur dalam bahasa tersebut. Sebab tu pentingnya kita, Alhamdulillah, syukur di akhir zaman, iaitu di bawah umat Nabi Muhammad SAW, kita menguasai kitab Al-Quran dalam bahasa Arab. Berbanding dengan zaman dahulu, umat-umat yang tertentu, mereka membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kerana ada di antara tulisan kitab-kitab mereka terputus dan ada yang hilang. Baik, Alhamdulillah, kita berada di penghujung pelajaran ini. Baik, sebelum kita tamatkan pelajaran ini, cikgu ada bagi sedikit lembaran kerja. Salin semula dan jawab dengan betul. Baik, sama ada murid-murid hendak menyalin ataupun print soalan terpulang. Ikut kepada kemampuan pada pelajar-pelajar, ya. Okey. Baik, soalan yang pertama. Okey, tugasan pelajar-pelajar sama ada murid tulis ataupun print. Bergantung kepada kemampuan. So, soalan pertama, cikgu bacakan. 1. Kedudukan Al-Quran adalah. Okey, murid-murid hendaki menyalin dan memilih jawapan. Sama ada alif atau ba. Alif, kitab yang paling mulia. Ba, kitab membawa keburukan. Okey, 2. Al-Quran diturunkan dalam bahasa alif, Rumi, ba, bahasa Arab. Soalan yang ketiga, kitab Samawi adalah alif, kitab Taurat, Injil dan Zabur. Ba, kitab Tauhid, Ibadat dan Sirah. Soalan keempat, kitab Al-Quran sebagai alif perhiasan, ba panduan seluruh umat. Baik, pilih jawapan alif atau ba. Tandakan right. Kemudian, soalan ini hendaklah murid-murid send semula kepada cikgu, ya. Baik, untuk lembaran soalan yang kelima, iaitu tuliskan kelebihan Al-Quran. Baik, di atas tadi cikgu dah terangkan. Di dalam tajuk kedudukan Al-Quran nisbah kepada kitab Samawi itu, itulah di antara isi-isi kelebihan Al-Quran. Yang pertama, iaitu kitab yang terakhir. Yang kedua, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Yang ketiga, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Dan yang keempat, Al-Quran adalah sebagai panduan hidup seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dan yang kelima, Al-Quran kekal, tidak akan berubah-ubah walaupun isi dan tulisannya. Dan yang keenam, Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab.
Di antara ke-6 itu adalah kelebihan Al-Quran dan murid-murid bolehlah tulis di dalam 1, 2, 3, 4, 5 yang telah cikgu sediakan. Okey. Selamat cuba selamat murid-murid menjawab soalan-soalan yang cikgu telah berikan dan ulang kaji balik semula daripada slide yang pertama bagi murid yang kurang faham. Sekiranya cikgu terangkan tadi sama ada terlaju ataupun kurang jelas, harap cikgu mohon maaf kerana kelemahan itu daripada guru sendiri dan kebaikannya daripada Allah Ta'ala. Selamat. Bye. Selamat cuba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.